cerita bulan Muharram itu. Apa kelebihan bulan Muharram? Kenapa diangkat bulan Muharram ni menjadi bulan yang pertama dalam kalender Hijrah? Sedia maklum tuan-tuan sekalian, Muharram ni dia timbul bukan zaman Umar ibn Al-Khattab. Lama dah Muharram ni. Nah, zaman-zaman Nabi-Nabi sebelum Rasulullah pun dah ada Muharram. Bahkan bulan Zulhijjah pun dah ada. Zaman Nabi Allah Ibrahim pun dah ada bulan Zulhijjah. Bulan Ramadan ni dah ada dah tuan-tuan sekalian, lama lah. Jadi cuma dia tidak disusun takwim dia. Tidak disusun takwim dia. Jadi Muharram ada apa tu, Rabiul Awal ada apa, tidak disusun takwim. Nah, jadi Umar ibn Al-Khattab dia lihat puak-puak barat ni, Romawi ni, dia punya takwim dia tu, dia punya tahun dia tu cantik. Dia tersusun Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, Oktober, November, Disember. Cantik susunan takwim dia tu. Jadi Umar ibn Khattab lihat keadaan Romawi ni, dia punya tahun itu cantik. Dia cakap tak ada salah jikalau kita mengikut susunan yang dilakukan oleh puak-puak Romawi ni. Puak-puak barat ni, Nasara ni. Jadi bukan Umar ibn Al-Khattab nak ikut cara yang hidup orang-orang Nasara ni. Sebab kita pun, kalau kita lihat kehidupan kita, orang Jepun tak makan nasi tu. Dia makan benda lain, tapi dia buat periuk nasi. Jadi buat untuk kita. Jadi kita pun pakai barang dia. Bukan periuk nasi, macam-macam dia punya barang kita pakai. Makhluk kat luar tu pun kita pakai. Nah, kereta, motor kita, mesin basuh kita. Maknanya banyak barang-barang luar. Cina punya orang, bagilah melambak. Kenapa kita boleh pakai? Sebab kita nak ambil apa yang mereka ada kan. Jadi kita guna pakai. Begitu juga Umar ibn Al-Khattab. Apabila dia lihat susunan orang barat ni cantik, jadi Umar ibn Al-Khattab ambil akan susunan itu. Lepas tu nak buat ketetapan tahun dan bulan. Mula-mula buat tahun. Nak mula tahun bila orang Islam ni? Jadi pinjam-pinjam Umar ibn Al-Khattab ambil tahun pertama hijrah Rasulullah. Waktu Rasulullah dah wafat. Tahun hijrah pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah hijrah sampai hari ini jaraknya 1440 tahun. Arafah, kalau bulan Ramadan di situ ada Al-Qad, mana sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Kenapa tidak dipilih akan bulan-bulan lain? Kenapa Muharram? Itu yang kita bincangkan. Kenapa Muharram? Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita nak bincang Muharram dalam konteks hijrah, tak ada masalah, boleh. Ya, perpindahan antara Makkah ke Madinah. Ini sinonim, tuan-tuan tahu punyalah akan kisah yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum hijrah tu ada beberapa kisah yang membuatkan Rasulullah hijrah, kan, penyebab antaranya orang Makkah tak mahu terima Islam, tak nak. Waktu wafatnya Abi Talib dengan Khadijah, Rasulullah pergi ke Taif. Pergi ke Taif Rasulullah dengan Zaid bin Harithah. Pergi dengan Zaid bin Harithah, lepas tu duduk dekat Taif, sampai daripada Makkah ke Taif tu lebih kurang 10 jam. Minta maaf, 10 jam pula. 10 hari 10 malam. Bukan naik bas rupa kita pergi, yang ini sejam lebih. Dengan keadaan bukit-bukit 10 hari 10 malam nak sampai ke Taif. Sampai ke Taif dihalau Nabi SAW. Balik Rasulullah ke Makkah. Lepas tu sebelum itu di pulau orang-orang Islam selama 3 tahun. Sampai satu tahap orang Islam makan kulit-kulit kayu. Pecah habis mulut orang Islam. Berkata sahabat-sahabat Rasulullah 3 tahun, ada duit tak boleh beli, ada barang tak boleh jual, sampai kan diharamkan. Bukan orang Makkah tu, kerajaan Makkah, satu kerajaan pulau orang Islam. 3 tahun berlarutan. Itu kalau kita cerita pasal hijrah Rasulullah. Bahkan hijrah Rasulullah, tuan-tuan sekalian, dia tidak berlaku pada bulan Muharram. Kalau kita nak cerita hijrah tak ada masalah tu, tapi ustaz nak letak tampik yang sepatutnya, yang kita nak tahu. Rasulullah hijrah, Rasulullah keluar pada rumah tu, yang bertukar jasad Rasulullah dengan Sayyidina Ali tu, bertukar topik tidur dengan Sayyidina Ali tu berlaku pada bulan apa? Rabiul Awal.
Rabiul Awal tu 28 Rabiul Awal, 28, 29, 30. 28 tu keluar rumah, lepas tu duduk dekat Jabal Thur. Duduk dekat Jabal Thur, duduk 3 hari. Orang Mekah kelintau cari Rasulullah, dia tawar 100 ekor binatang ternakan, hidup ataupun mati Muhammad. Memang ketika itu nak bunuh Muhammad ni. Nak bunuh akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang timbul nama anak Abu Bakar Asma bin Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar dengan Rasulullah dia 4 orang pergi. Dia yang popular yang kita tahu Abu Bakar dengan Rasulullah. Rasulullah SAW mana perintahkan umat Islam semua hijrah ke Madinatul Al-Munawwarah. Rasulullah sayang Mekah sebab itu tempat tinggal dia, sebab keturunan dia Qusay bin Kilab ni adalah moyang Rasulullah yang buka Mekah tu. Qusay bin Kilab lah pertama raja Mekah tu. Dia turun pada keturunan dia. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab tu moyang Rasulullah yang pertama jadi raja dekat Mekah tu. Mana raja Mekah ketua yang buka tu dia buat. Qusay bin Kilab, mana keturunan Quraisy, mana keturunan terbaik kan. Jadi Rasulullah sayang di situ tempat dia membesar. Rasulullah lahir kat mana? Lahir dekat Maulid tu kan. Tuan-tuan pergi Mekah daripada Safar keluar ke Marwah. Keluar pintu Marwah tu kan akan dapat Maulid tu. Sekarang ni maktabah ilmiah. Sekarang ni adalah perpustakaan. Dekat situ dengan izin Allah Rasulullah SAW lahir. Jadi Rasulullah amat sayangkan Mekah. Sayang sangat-sangat. Sampai Rasulullah nak keluar Madinah, Rasulullah berpaling ke arah Makkahul Al-Mukarramah. Serupa kita sampai Mekah, sampai Madinah, ya Allah sayang nak tinggal. Sayang sungguh-sungguh nak tinggal. Balik pada Mekah ni kita nak ulang balik, nak pergi ke mana, nak pergi ke Mekah. Sebab terlampau sayang akan bumi bertuah itu. Makna dia Mekah pun dia punya nama panggil pun haram. Haram ni tuan-tuan sekalian, antara nama haram makna bersih. Makna haram ni makna nyaman. Jadi serupa juga macam bulan Muharram ni, haram ni, bulan haram ni makna dia bersih, nyaman. Mana diharamkan peperangan dalam bulan Muharram, bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, bulan Rajab. Diharamkan peperangan. Makna dia kat situ semua nak buat amal-amal yang baik. Bahkan orang-orang Yahudi pun ni masuk bulan Muharram, mana semua akan jadi baik. Bulan Muharram, bulan yang diharamkan melakukan bono-bono yang tak elok. Hijrah Rasulullah tadi kan. Kalau kita nak bahaskan Muharram pada bulan hijrah, tapi berlaku hijrah bukan pada bulan Muharram. Rasulullah nyuruk dekat Jabal Thur, bukan nyuruk lah. Nak cakap nyuruk ni macam tak sesuai dengan keadaan Nabi tu, bukan nyuruk. Mana nak rodorkan keadaan sebelum keluar nak masuk ke Madinah. Semua pakat kerja Nabi SAW. Susah Rasulullah kan. Jadi Rasulullah nak bawakan agama Islam ni, lepas tu kita guna agama ni Allah. Susah. Rasulullah dengan sahabat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Rasulullah hijrah dengan Abu Bakar? Kalau Rasulullah hijrah dengan Umar, lagi banyak fitnah. Itu sebab Rasulullah hijrah dengan Abu Bakar, tak hijrah dengan Umar. Umar punya hijrah tak macam sahabat-sahabat yang lain. Umar dia pergi ramai-ramai orang-orang Mekah, orang Quraisy kafir. Pergi ramai-ramai. Sekarang ni saya nak pergi Madinah, nak hijrah. Siapa nak halang, luar. Sebelum itu dia cakap, siapa nak jandakan bini, yatimkan anak, tunggu saya kat luar. Seorang tak boleh kacau Umar. Siapa boleh kacau? Umar ibn Al-Khattab, jago gusti, tak pernah kalah. Umar tinggi, besar. Kalau naik kuda tu kaki dia cocah ke lantai. Bayanglah Umar besar macam mana bang. Kalau kita naik kuda kan kaki tergantung kan. Umar naik kuda, kaki dia tu cocah ke lantai. Besar makhluk ni. Gusti dia Bani Adi. Bani Adi ni tak berapa besar dengan Bani Hashim ni. Dia Bani Adi kumpulan kecil lah. Tapi lahir satu figure nama dia Umar ibn Al-Khattab. Umar ni pun Rasulullah doa waktu mula-mula Islam dulu. Umar ni ada dua. Satu Umar ibn Hisham, Umar ibn Hisham dengan Umar Al-Khattab. Umar ibn Hisham tu lah Abu Jahal. Betul tak? Abu Lahab. No, Abu Jahal. Tuan-tuan tahu tak hubungan Abu Jahal dengan Umar apa? Akak apa kak? Monung banyak lah. Nak mikir nak goreng apa? Lambek lah ni. Apa kak hubungan? Hubungan Umar dengan Abu Jahal. Abu Jahal nama dia Umar juga.
Pangkat dia Al-Abul Hakam kan, Kutu Hakim. Apa hubungan Umar dengan Abu Jahal? Kalau Rasulullah dengan Abu Lahab, bapa saudara. Umar dengan Abu Jahal, bapa saudara enggak? Umar dengan Abu Jahal tu anak saudara, bapa saudara tu. Itu sebab keluar nama dua Umar ni, bapa saudara dan anak saudara ni, dua-dua ni memang power lah kat Mekah tu. Kalau tidak diangkat Abu Jahal tu sebagai Al-Abul Hakam, ketua hakim. Mana ketua hakim paling bijak yang memutuskan masalah-masalah orang Mekah? Abu Jahal lah. Rasulullah nak keluarkan, ya Allah kuatkan Islam dengan dua Umar. Umar bapa saudara dengan Umar anak saudara. Jadi makbul doa, nah, Umar anak saudara. Umar ibn Al-Khattab. Dahsyat Umar tuan-tuan dan sekalian. Orang tak berani dengan Umar. Waktu Umar masuk Islam, pada orang Islam ni, mana dalam ibadah tu jadi terbuka. Sebab orang tak berani dengan Umar. Siapa berani berhadapan dengan Umar? Bahkan Umar sebelum masuk Islam, waktu pemimpin-pemimpin Quraisy ni bagi tahu siapa yang kita ni sekarang ni nak hapuskan Muhammad. Siapa yang nak hapuskan Muhammad? Umar ni yang volunteer nak hapuskan Muhammad. Tak apa bagi saya yang kojokan Muhammad, tak ada masalah. Umar asalnya nak pergi bunuhlah Rasulullah. Dalam pertengahan jalan kan bertemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Bertemu dengan Sa'ad. Dia tu Sa'ad tengok Umar nak bunuh orang, nak Johnny marah, tergosok-gosok orang. Umar lagi mana? Nak lagi bunuh Muhammad, nak kojorkan Muhammad. Kau ni, kau tak takut dengan Bani Hashim? Kalau dia memarahi kamu, pun dia nak takut kan? Umar, sebelum kau pergi, sebelum kau lihat Rasulullah ni, kau tengok adik kau dulu. Nama adik Umar Fatimah kan. Lepas tu yang ngajar Fatimah adik Umar ni nama dia Khabbab ngajar ngaji dua orang ni. Fatimah dengan Fatimah bukan Fatimah anak Rasulullah, Fatimah adik Abu Bakar. Adik-adik Umar ibn Al-Khattab. Nah, kisah tu panjang kan, nak cerita pun banyak pondok. Nah, lepas tu dah sampai rumah, adik Umar tengok tengah ngaji. Umar penampar muka adik dia. Penangkap muka adik berdarah kat sini lah. Lepas tu dia tarik janggut adik ipar. Dia tengok adik dah berdarah muka dia, Umar rasa malu lah. Umar memang kasar. Misai dia tabah. Misai tabah, tapi jangan lebih. Kalau tuan-tuan nak bola misai, jangan lebih bibi. Itu sunnah. Rasulullah misai dia nipis. Umar misai tabah, jangan lebih. Kalau mana RSM bokeh pakai warun askar tu kan, misai melenting-lenting kan. Jadi pastikan jangan lebih dekat bawah bibi. Boleh. Umar dia punya tu pun janggut dia. Janggut Umar serupa singa jantan. Tak singa jantan. Singa. Kalau dia letak muka dia dekat meja bang, macam singa jantan bang. Dahsyat Umar. Jadi pula kisah tu panjang. Lepas tu Umar dapat hidayah kan, apabila didengarkan oleh Khabbab ni akan surah Toha. Khabbab beritahu waktu Umar masuk Islam, syahadah, takbir. Itu yang keluar tu. Itu yang keluar tu. Takbir itu Allahu Akbar. Itu yang keluar tu. Keluar perkataan takbir. Jadi Khabbab beritahu, wahai Umar, malam tadi aku dengar Rasulullah doa pasal hidayah antara Umar kamu dengan Umar Abu Jahal. Jadi Allah Ta'ala pilih Umar ibn Al-Khattab. Umar hijrah. Yang tadi cerita tadi, kenapa tak hijrah dengan Umar? Kenapa hijrah dengan Abu Bakar? Pasal tu lah, kalau hijrah dengan Umar, jadi Umar lah jadi perisai Rasulullah. Jadi tak berani orang kacau Mana berani orang kacau bila Umar duduk kat situ? Umar dah sahur dah. Kau nak yatimkan anak, nak janda ke bini kau, duduk luar. Mana mati je. Alam berak. Orang lain tak boleh cakap. Semua keluar waktu orang Mekah tengah tidur. Umar seorang siang-siang buta. Siap semayang, siap taubat, relax, boom keluar. Pergi Madinah. Mana orang berani tahan Umar? Itu sebab Rasulullah tak hijrah dengan Umar. Rasulullah hijrah dengan Abu Bakar Siddiq. Dekat tuan-tuan kalau naik dekat Jabal Thur tu kan, dekat 2 jam lah naik bukit tu. Jabal Thur tu. Lepas tu ada 2 lagi, satu Jabal Nur, satu Jabal Thur. Kalau Jabal Nur, tempat pertama akan ayat Al-Quran turun. Surah Al-Alaq turun kat situ lah. Yang kedua Jabal Thur. Pernah naik Jabal Thur? Pernah naik abang pergi umrah? Pernah naik Jabal Thur? Naik bukit tu kan, Jabal Thur. Selalu kat Mekah tu naik malam lah. Tak naik siang. Naik siang rabui kita punya kulit panas ya. Naik malam Naik malam Jabal Thur. Kat 2 jam ke Jabal Thur tu. Dia
Jabal Sur ni dia punya payah dia tak macam Jabal Nur. Dia senanglah naik Jabal Sur tu. Okey, naik Jabal Sur duduk berapa hari? Duduk 3 hari. Nah, 28, 29, 30. 1 Rabiul Awal keluar. 1 Rabiul Awal keluar Rasulullah. Rasulullah bukan ikut jalan asal kan. Rasulullah ikut jalan yang orang tak biasa ikut. Memang jalan payah ha. Jalan yang tidak pernah diterokai oleh orang. Ada jalan tu tapi jalan tu jarang orang ikut. Kalau jalan selalu ikut dia adalah lorong dia kan. Memang dia tahulah track dia tu. Sampai ke Kuba. Ni Ustaz ringkas kan sebab Ustaz nak masuk sikit bahagian Muharram. Sebab nak sinonim lah dengan fikir kita. Muharram ni kita akan cerita pasal hijrah Rasulullah. Ni memang tiap-tiap tahun tuan-tuan dengar, tapi nak feedback balik lah. Kita bukan feedback, nak flashback balik. Nak pergi nak panggil balik supaya kita ingat pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk agama. Kita agama ni tuan-tuan di bapa sekalian, kita ni iman kita, agama kita keturunan dia. Mak kita, abah kita Islam, kita pun ikut Islam. Berbanding dengan Nabi dan sahabat, dia bawa pada awal bono ni. Mana keturunan semua sembah berhala, tiada Tuhan, semua sembah selain dari Allah Taala. Nak balik boleh Allah. Ingat, nak bawa bono baru masyarakat yang jahil. Allah Rabbi. Memang di luar kotak fikir kan. Jadi Rasulullah dan sahabat dia punya kerja tu memang bukan kepala. Sampai ke sampai ke Kuba. Rasulullah sampai ke Kuba. Kuba ni dengan Madinah ni tak berapa jauh, lebih kurang 20 minit macam tu lah. Setengah jam lah Kuba ke Madinah. Jadi Kuba ni Rasulullah singgah ke Kuba tu, rehat singgah sampai hari. Maknanya sampai Kuba ni 8 Rabiul Awal. Okey, sampai 8 Rabiul Awal duduk kat Kuba. Jadi kat Kuba tu ada satu masjid kan. Nama dia Masjid Kuba. Masjid itulah pertama dibina dalam Islam. Masjidil Haram tu masjid dah lama. Masjid Kuba. Kuba dibina 622 Masihi. Apabila kita semayang di Kuba ni, dia punya pahala dia dapat satu pahala mengerjakan haji. Kat Kuba, semayang dekat Masjid Kuba. Nampak semayang tu masjid dah kat Masjid Kuba. Semayang kat situ satu pahala haji. Sebab itu dibina asas keimanan. Sebenarnya sebelum Kuba tu, saingan Kuba tu ada satu lagi masjid dibina. Nama dia Masjid Dirar. Masjid Dirar ni dibina oleh puak-puak munafik ni, Ubay bin Khalaf. Dibina oleh puak-puak munafik, tapi Rasulullah SAW suruh runtuh masjid tu. Sebab masjid tu dibina bukan asas keimanan, dibina asas kemunafikan. Runtuh Masjid Dirar. Lepas tu sekarang ni kita semayang dekat Masjid Kuba. Tuan-tuan pergi Madinah, ziarah mesti kat Masjid Kuba. Sebab ada fadilat kat situ kan. Jadi apabila sampai kat masjid tu, maknanya sahabat bina masjid kat Kuba 622 Masihi. Okey, kat Kuba dengan Allah bina Masjid Kuba, duduk Kuba 4 hari. Lepas tu Rasulullah masuk Madinatul Munawwarah. Rasulullah masuk ke Madinah, orang Madinah jemput Nabi. Bukan Mekah ni halau Rasulullah hijrah nak bina kekuatan pergi ke Madinah. Orang Madinah jemput, orang Madinah cakap Rasulullah bila nak datang, ya Rasulullah bila nak datang, kami tak apa cakap, tak sabar-sabar menunggu. Allah, Madinah punya sambut tunggu Rasulullah, panjat pokok kurma tengok Rasulullah, hari-hari tunggu. Dah Mekah ke Madinah sekarang ni 4 jam naik bas. Rasulullah dah kena nak kerja orang kafir. Lepas tu ikut trek-trek yang bukan orang selalu jalan, lambatlah sampai. Semua menanti-nanti kedatangan Rasulullah. Apabila dah nampak Rasulullah dengan binatang tunggang, Rasulullah datang, ada orang pun kompang lah. Itu yang kalau keluar syair selawat, qala al-badru alaina min thanil liyatil wada. Itu yang keluar tu. Sambil melambai-lambai kan. Tuan-tuan lihat apabila Hanana kan, Habib datang kan, ya Hanana melambai kan. Itu ambillah sinonim lambaian orang Madinah apabila kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambut orang dah semua gembira, tuan-tuan sekalian. Semua tawarkan rumah nginap untuk Rasulullah. Untuk Rasulullah berhenti ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tuan-tuan pergi Madinah
dekat depan Madinah tu, depan kan depan kawasan luar depan tu kan, ada satu tompek, itu adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sebelum sahabat nak bina satu masjid untuk Rasulullah, untuk rumah semua, jadi menginap dulu dekat rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub ya. Ini VIP, bukan VIP. Kekasih Allah Ta'ala nak duduk ni, Nabi dan Rasul. Abu Ayyub dia punya kelang kabut dahsyat. Semalam 2 tingkat rumah. Tuan-tuan, kalau datang Datuk Ismail Sabri datang ke rumah, kita macam mana? Dia punya belagak jangan cakap lah. Dia menggelabah. Abu Ayyub macam tu. Sultan datang, raja datang, yang di-Pertuan datang nginap ke rumah tuan-tuan. Tak tentu harah dia nak tak kancing pun tak tahu nak kancing kat mana. Padahal boleh kancing dalam jamban, tapi sebab dalam tu ada orang besar. Wahyu turun dalam tu. Kalau wahyu turun macam mana? Abu Ayyub tu kepala, macam mana nak buat Rasulullah singgah ke rumah. Bukan Abu Ayyub tak redha, tapi dalam keadaan syukur, comeh. Macam mana? Syukur dalam comeh. Dua keadaan. Nah, Abu Ayyub tawar Rasulullah duduk kat atas. Ya Rasulullah, duduklah kat atas ya Rasulullah. Takkan Rasulullah duduk kat bawah, nanti saya duduk kat atas. Tak sanggup ya Rasulullah. Kalau wahyu turun lalu kat saya dulu ya Allah, tak sanggup ya Rasulullah. Banyak kali Abu Ayyub ujuk Nabi. Nah, Rasulullah bagi tahu, wahai Abu Ayyub, kat sini lah, sebab kat atas nanti kalau orang datang nak jumpa payah. Jumpa bawah lah Abu Ayyub. Rasulullah dah buat keputusan, Abu Ayyub pun dengan Allah redha, takkan nak melawan lagi. Nah, melawan Rasulullah, kemurkaan Allah Ta'ala. Tak nak Abu Ayyub duduk kat atas. Abu Ayyub malam tu nak tidur, tak boleh tidur. Menandangkan Rasulullah kat bawah tu, tak boleh tidur. Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ni dia, maqam dia dekat Istanbul, Konstantinopel, dekat Istanbul. Dia nak pergi berapa orang, mati di pertengahan jalan. Abu Ayyub antara sahabat yang tertua pergi berapa orang. Cucu cakap waktu dia dah tua, tak betul, tak payahlah bagi tu, dah tua pun dah. Abu Ayyub nak lihat angket ni dulu. Makna dia dia dah jatuh. Tapi semangat berperang dan semangat untuk agama ni, Allah bukan kepala. Cucu marah begitu, tu cukup dah tu, tak payah pergi dah tua tu. Abu Ayyub dia hangket kuning macam ni. Dia tenung dengan tenung kasar, cucu tak boleh cakap apa. Takut dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Dia sahabat Nabi. Nah, duduk malam tu, Abu Ayyub ni tak boleh tidur malam. Dia nak minum air kan. Dia nak minum air. Dia nak, Abu Ayyub dia nak pergi sini ke sana. Lepas tu kita pergi, kita cross jalan lah. Abu Ayyub ikut dinding. Nah, dia ngensot ikut dinding. Dia tak cross tu, waktu tak cross bawah tu ada Nabi. Mana dia tak nak, waktu dia Nabi kat sini tingkat 2 kan, dia tak nak pijak atas Nabi, dia tak nak. Oh dahsyat tuan-tuan sekalian kan. Nabi Rasul duduk dalam rumah. Duduk ngensot sampai kan dia terlanggar ni gelas. Tumpah gelas ada air. Pergi lap kan, zaman dulu kan tanah kan. Dia punya daripada pembuatan dia tu. Jadi takut tak air tanah ni dia sensitif dengan air lah, ada air bocor lah. Dia lap. Lepas tu malam tak boleh tidur. Dia cerita dengan Rasulullah, malam tadi tak boleh tidur ya Rasulullah. Sebab apa tak boleh tidur wahai Abu Ayyub? Sebab ya Rasulullah bawah tu ada kau ya Rasulullah, macam mana nak tidur. Duk Abu Ayyub, kisah Abu Ayyub. Lepas tu dah siap Rasulullah keluar dan sekalian Madinah tu ada 2 kaum, satu Aus dan satu Khazraj. Aus dan Khazraj ni tuan-tuan silat, dia bermusuh tak silap hampir 500 tahun. Tuan-tuan tahu tak sebab apa permusuhan Aus dan Khazraj? Sebab binatang ternakan dia masuk, dia makan. Dia makan tumbuhan. Yang satu ni yang si Aus ni, binatang dia masuk dekat tompek tu, binatang tompek tanaman tu. Dia bantai bunuh tanaman. Dia bunuh binatang tu. Dah bunuh binatang tu, yang si puaknya marahlah. Binatang kena bunuh. Dia bunuh orang yang bunuh binatang tu. Kau. Itu punya hal 3,000 orang mati. Nah, kisah tu ya, 3,000 orang mati. Mati 3,000 orang tu. Lepas tu dia punya permusuhan hampir 500 tahun. Lama 500 tahun sebab binatang ternakan. Aus dan Khazraj tu adik-beradik sebenarnya. Ni kes adik-beradik lah ni, kes keturunan dia. Nah, subuh kita lah atuk beraduh. Dulu punya cerita, cucu tak boleh bertogok. Itu yang kita kena buang tu. Nah, tak payah togok, jiran-jiran tu ayah sebelah rumah tu.
Sebab apa bah? Moyang kau dulu tak bertogur dengan dia, tak apa hal. Habis kita apa kisah tak tahu. Lantak kau lah, jangan bertogur kan. Nampak? Gila. Pasal tak? Atuk dah mati, cucu pun tu tak boleh kawan dengan jiran sebelah. Itu perangai puak-puak Aus dan Khazraj yang dulu kita nak elak tu. Nak patut tak apalah, bunuh dah mati. Dah mati. Dia punya ngungkit dia tu innalillah. Itulah peristiwa Aus dan Khazraj datang Rasulullah amankan dua puak ni kuat Islam. Nah, di situlah empire Islam dibina. Dah menguap dah tu, nak kena berhenti lah ni kan. Saya dongar tu kan, kemain menguap je kan. Yalah, tuan-tuan sekalian, itulah keadaan Aus dan Khazraj. Atau Rasulullah hijrah ke Madinatul Munawwarah. Okay, satu cerita. Ustaz cerita satu lepas ni Ustaz berhenti. Ustaz janji. Nah, kucing main cakar-cakar tu lah makna tu. Bila nak berhenti makhluk ni. Okey, baik tuan-tuan sekalian. Okey, satu cerita kan. Okey, yang tadi hijrah lah. Hijrah ni tuan-tuan dah tahu dengan Allah. Dia punya ibrah yang tuan-tuan sekalian. Yang tadi antaranya permusuhan Aus dan Khazraj dah. Kita jangan banyak-banyak musuh dengan orang tuan-tuan sekalian. Tak boleh. Rasulullah SAW sunnah yang paling besar, Rasulullah tak benci umat. Jadi kita ni pun belajar tuan-tuan sekalian, jangan benci jiran kita. Jangan benci orang sekeliling. Nah, kita benci orang, kita tak tahu Allah Ta'ala suka ataupun tidak kita. Nah, kita leka benci orang. Nak tak ramah dengan dia, tak ramah dengan dia, perangai tak apa-apa. Sampai satu hari pun kita fikir agak-agak Allah Ta'ala suka kita kalau kita main bonci-bonci orang ni. Nah, kita bukan bonci badan tubuh tu, kita bonci perangai dia. Apabila bonci perangai, kita pergilah nasihat dia. Tengok dia murung ni kan. Tak bercakap dulu, cakap macam tak bercakap. Macam nampak dia macam bonci dengan kita. Jalan selamat kita tanyalah sebab apa. Kita kena tanya rupa-rupa kantut 3 bulan tak keluar. Bawa pergi klinik. Oh, padan lah kosongnya. Ingatkan kau sombong-nyombong kan, baru renovate tempat parking kereta dah sombong je. Kan? Maknanya kita bertanya lah sebab apa dia jadi macam tu. Itu yang jalan selamat. Baik. Okay, itu kita ambil ibrah mengenai Isra wal Mi'raj. Mengenai hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat. Okay, satu cerita dengan Allah. Kenapa Muharram diangkat? Tuan-tuan, Muharram ni kan, dia bulan haram. Kenapa Umar Ibn Khattab angkat Muharram jadi bulan pertama dalam kalender Islam? Kan? Yang pertama sekali, sebelum Muharram kita ada bulan apa? Sebelum Muharram. Zulhijjah. Okay, Zulhijjah ni tuan-tuan sekalian, dia tak sampai 30 Zulhijjah, dia sampai 10 Zulhijjah subuh habislah bulan haji. Tapi tetap nama dia nama Zulhijjah. Tapi bulan-bulan haji itu sampai 10 Zulhijjah sahaja. Pagi wukuf Arafah 10 Zulhijjah. Kalau orang tak masuk lagi Arafah, mana haji pada tahun itu tiada. Sebab Arafah itu adalah kemuncak haji. Kalau tak dapat duduk Arafah, mana tak ada haji. Kalau tawaf sa'i tahun depan boleh buat bila-bila masa. Sebab tawaf dan sa'i ni dia tak ada waktu khas dia. Maknanya bila-bila masa kita boleh buat tawaf dengan sa'i. Kalau Arafah ni dia ada waktu daripada gelincir zuhur tu sampai subuh pagi 10 Zulhijjah. Okay, itu adalah waktu Arafah. Okey. Okey, kenapa Muharram? Sebab lepas Zulhijjah ni Muharram. Okey. Lepas Zulhijjah tuan-tuan sekalian, orang buat haji ni, mana dosanya Allah Taala ampun. Tuan-tuan lihat fadilat haji. Dosa Allah Taala ampun. Bahkan ulama cakap dosa besar pun Allah ampun. Orang balik pada haji. Itu sebab balik pada haji ni umpama kain putih, umpama bayi yang baru dilahirkan, dosa Allah Taala ampun. Allah Rabbi, banyak pahala bagi haji, dosa Allah Taala ampun. Habis ya pergi buat haji tuan-tuan sekalian, okey, masuk tahun baru nak memulakan kehidupan. Cantik tak? Dosa dah tak ada, dia umpama kain putih, lepas tu masuk Muharram bulan pertama, nak memulakan kehidupan pada tahun bulan yang pertama. Itu antaranya sebab apa dia ambil Muharram, sebab lepas bulan haji. Pergi haji dosa diampunkan, bersih dah ni. Apabila bersih tuan-tuan sekalian, bagaikan bayi dilahirkan, okey, masuk Muharram. Masuk Muharram mana kita dah duduk dalam tahun baru. Bermulalah kita dalam keadaan dosa diampunkan. Itu sebab dia ambil Muharram tu. Lepas tu Muharram ni banyak kemenangan orang Islam. Zaman Nabi-Nabi terdahulu banyak kemenangan berlaku pada bulan Muharram. Salah satunya tuan-tuan sekalian, Rasulullah waktu masuk ke Madinah, dekat Madinah ni ada 3 kabilah Yahudi. Ada Bani Quraizah, Bani Qunaiqah, Bani Nadir. Ada 3 kan Bani ni. Mana orang Yahudi duduk Madinah ada 3.
Lepas tu Rasulullah masuk Madinah, tengok dia orang ni pada bulan Muharram, 10 Muharram tu dia ada macam meraikan satu ritual, satu keraian untuk ibadah. Dia beritahu buat boleh tengah puasa, tahan lapar. Sebab tahan lapar? Sebab kemenangan Nabi Musa Bani Israel dalam kepungan Firaun. Mana orang Yahudi pun beramal pada 10 Muharram, bulan Muharram ini. Mana dia? Kalau kita lihat sebelum itu, Nabi Musa dengan tentera Nabi Musa dengan orang Bani Israel terselamat daripada tentera Bani Israel, tentera Firaun tu berlaku pada bulan Muharram. Kemenangan berlaku pada bulan Muharram. Mana tentera musuh ni, tentera Firaun ni habis jahanam dekat Laut Merah. Terbuka Laut Merah tu. Lepas tu Nabi Musa baginda dengan sahabat dia semua, Bani Israel semua ni jalan lebih kurang 4 jam nak menyeberangi laut. Nak cross ni laut, bukan longkang, bukan sungai. Laut nak cross ni makan masa 4 jam. Walaupun besar Laut Merah tu, nak pergi ke hujung darat ni 4 jam nak cross kat situ. Lepas tu apabila dah selamat, terkatuk mati Firaun dengan tentera-tentera Firaun dekat Laut Merah. Okay, jadi berlaku dia pada bulan Muharram. Nah, lepas tu Nabi Nuh AS terselamat pada banjir besar Muharram, bulan Muharram. Lepas tu Nabi Yunus AS keluar pada ikan. Yunus keluar pada ikan berlaku 10 Muharram. Mana bulan Muharram? Itu sebab 10 Muharram ada satu puasa namanya puasa Asyura. Kita jangan ingat Asyura ingat berbulan-bu. Asal Asyura berbulan-bu. Itu masalah kita. Asal Asyura dia jadi mengantan nak buat berbulan-bu tu macam dia punya berbulan-bu dia tu wajib kena buat pada Asyura. Dia benda tu adat ya, kebiasaan. Dia bukan jadi satu ibadah, dia jadi satu ibadah apabila bubur tu sedekah ke orang. Baru jadi satu ibadah. Ya, jadi bubur ni sinonim jadi adat adalah kebiasaan. Tapi yang ada kat situ, ya Rasulullah anjurkan masuk Muharram puasa. Puasa apa? Puasa 10 Muharram. Orang Yahudi ra'i 10 Muharram, kita nak sama puasa 9 Muharram. Lepas tu ambil seboleh 9 10 seboleh. Itu azam kita lah untuk puasa 9 10 seboleh bulan Muharram. Sekarang ni dah masuk 1 Muharram kan, lagi 8 hari. 9 10 seboleh. Itu komplit 3 hari. Kalau tak boleh ambil 9 10, tak boleh ambil 10 seboleh. Tak boleh puasa 10 tak boleh juga seboleh. Tak boleh juga tuan-tuan duduk tengah jalan tu biar kereta langgar. Tak payah mana nak ibadat kan. Okay, jadi dengan itulah itulah keadaan tuan-tuan sekalian apabila kita nak meraikan Muharram. Jadi itu hebat bulan Muharram. Jadi banyak ustaz nak cerita komplit tapi tak sampai lah 7.40 dah kan. Masya-Allah. Masa tuan-tuan mengetih kan habis pula kan. Jadi dengan izin Allah ibrah pengajian kita pada pagi ini yang pertama sekali ibrah mengenai hijrah Nabi SAW. Susah payah Rasulullah satukan kaum Aus dan Khazraj. Kita pun duduk kat taman ni pun dengan izin Allah, kita ni joni nak nyatukan orang. Bukan joni nak jadi ngadu domba, jadi batu api. Nah, jadi panaskan lagi keadaan, tidak. Lagi-lagi dengan adik-beradik gitu. Kalau joni berbalah adik-beradik, kita lah jadi adik ataupun abang yang menyatukan adik-beradik itu. Bukan kita masuk grup bonci-bonci ni. Nah, kita tak nak benda tu kan. Jadi peristiwa benda tu lah kita ambil dalam kehidupan kita. Lepas itu bulan Muharram ni bulan terbaik, bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi fadilat banyak. Dia termasuk dalam 4 bulan haram. Mana bulan haram ni, haram makna dia damai. Damai, tak ada peperangan berlaku. Bahkan orang dulu punya hal masuk Muharram dia hormat sangat-sangat. Pergaduhan, dia nak gaduh nak apa balah tak ada bulan haram. Bulan Muharram tak nak buat. Mana duduk dalam keadaan relax kan, duduk keadaan tenang, bersih, damai. Itu makna haram. Jadi mudah-mudahan kita pun Muharram ni dalam keadaan damai. Kita nak mula bulan baru, nak mula tahun baru kalender Islam, tahun dia bulan Muharram. Kita sambut bulan Muharram. Nak lebih kita pada bulan Muharram. Orang kafir sambut tahun baru dia bakar mengocun, bakar mengapi, kita pun ikut sama-sama buat konsert lah, buat itulah. Nah, jadi kita tak boleh lah nak ikut ritual dia, haram hukum. Jadi inilah keadaan kita, inilah bulan kita, inilah bulan yang Allah Taala rahmat. Sebab kita ni orang beriman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah itu mauizah peringatan untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak ilmu untuk mengharungi 2 bulan ni daripada Muharram ni nak pergi ke Zulhijjah tu kan.
Saudar tak saudar dah masuk Muharram lah. Lepas tu nak masuk balik akan tahun yang mana dia, makin lama kita makin ke depan. Makin lama makin ke depan, makin lama makin ke depan. Jadi suatu hari makin lama makin ke depan, saudara-saudara duduk dalam kubur. Nak masuk dalam kubur itulah kita kena bersedia sebelum Allah Ta'ala tarik nyawa kita. Jadi masa yang ada ni Allah Ta'ala bagi dua lah. Yang pertama untuk kita beramal, yang kedua untuk kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dua bondo ya. Allah Ta'ala bagi peluang, satu untuk beramal, satu untuk bertaubat kepada Allah. Jadi mudah-mudahan dapat amal dan sampaikan apa yang kita mudzakarahkan pada pagi ini insya-Allah. Sekian sahaja. Aku li qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.